ada khususkan beberapa surah-surah yang mana kalau kita amalkan dia, Masya Allah. Saya jumpa dengan satu orang ustaz, satu orang imam, orang tua, umur 50 lebih. Imam tu kan, umur 50 dekat dengan 60. Anak dia 11 orang, isteri dia 4. Isteri 4 nanti belakang ni panas sikit kan. Kejap lagi aircon dah berubah, temperature naik kan. Jadi isteri ustaz ni 4. Bukan nak cerita isteri dia 4, nak cerita anak dia. Dia cerita anak dia, dia tak cerita, kawan dia cerita dengan saya, orang yang datang sekali dengan dia, dengan ustaz ni, dia ceritakan. Dia kata ustaz ni isterinya 4, anaknya 11 lebih orang, ada dekat Johor sana. Astagfirullah, tersebut pula kan. Ada dekat Johor pula anak-anak dia ni, dan semuanya imam-imam masjid, hafiz-hafiz Al-Quran. Anaknya ada yang 11 orang tu imam-imam masjid, hafiz-hafiz Al-Quran. Jadi dia pun mengajarkan saya beberapa perkara. Dia kata kalau nak masuk rumah, ustaz tu sendiri yang cakap. Tapi saya tak nak sebutlah nama dia, nanti tuan-tuan cari. Tuan-tuan cari susah pula kan. Cukuplah saya sebut. Jadi dia beritahu, dia kata sebelum masuk rumah, bacalah Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Niatkan 2 perkara. Allah SWT keluarkan syaitan yang bernama Dasim dan kuncu-kuncunya daripada rumah. Syaitan bernama Dasim dan kuncu-kuncunya kerja dia buat melagakan laki bini, gaduh supaya berlakunya perceraian. Yang keduanya, dah baca Qul Huwallahu Ahad, kita pagarkan rumah kita. 3 kali Qul Huwallahu Ahad tu kita bayangkan pagar sekeliling rumah kita. Mula halau keluar semua kan. Lepas tu pagarkan satu rumah kita semuanya. InsyaAllah anak-anak semua dengar cakap. Untuk isteri pula, tuan-tuan, kita beritahu pecah rahsia ini, nak tolong-menolong kan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa kan. Ustaz tu kata isteri kita malam-malam mau gosok dahi dia, ubun-ubun ni, baca surah Yusuf ayat yang keempat. Kalau tuan-tuan tahu, idh qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Li sajidin ulang 3 kali. Li sajidin, li sajidin, li sajidin. Li sajidin pertama, niat supaya isteri kita taat Allah SWT. Li sajidin yang kedua, supaya taat Rasul SAW. Li sajidin ketiga, siapa lagi kan? Abang lah, kamu kena taat kan. Dengar abang cakap sikit kan. Abang kalau cakap selalu kalah kan. Kali ni kita baca, InsyaAllah. Dia kata, abang ni apa pasal nak pegang-pegang dahi? Dulu mula-mula kahwin kan biasa pegang kan, tapi ni sajalah nak pegang tua-tua ni. Baca kan? Baca. InsyaAllah tuan-tuan, lembut hati dia tuan-tuan. Lepas ni dah tua-tua pula tahu, tak apalah. Tua-tua pun tahu tak apa. Tapi ada yang tahu muda-muda, alhamdulillah kan. Ajarkan anak-anak kita, keliling kelalang kita semua tu ajarkan. Kesian tengok rumah tangga kan, duit banyak, kerja pun bagus, tengok-tengok pecah kan. Bukan pinggan mangkuk je pecah sekali rumah tangga, waliazubillah. Jadi nak lalu dekat akhirat, hati mau tenang. Kadang-kadang balik semayang bukan buat maksiat, bukan balik kedai kopi, tapi pap kan dekat rumah, betul tak? Angkut semua kat sini lagi-lagi kan. Bukan balik, mana balik masjid. Abang balik masjid kenapa lama bang? Duduk dengan orang masjid, borak-borak bang, borak kat rumah lah bang. Habis saya ni untuk siapa bang? Kan, betul tak? Ibu-ibu jangan marah ya. Ini sebahagian ibu-ibu dekat kawasan yang lain kan. Jadi bawa balik ni saya bagi rahsia 2. Rahsia antaranya Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Satu haji tu tanya saya, lepas saya ceramah, rupanya ada juga orang nak ambil kan. Jadi haji tu tanya, lepas habis ceramah dia tanya, ustaz apa tadi baca? Saya kata 3 kali je Qul Huwallahu Ahad, tak payah susah-susah. Tapi niatkan 2 perkara. Pertama, syaitan Dasim dan kuncu-kuncunya keluar daripada rumah semuanya. Dan yang kedua, dipagarkan rumah kita. Pagar tu kita mau bayangkan ada pagar keliling rumah kita, naik 7 petala langit, 7 petala bumi, InsyaAllah tuan-tuan. Jadi, dan kita bawa amalan-amalan agama masuk dalam rumah. Bacakan hadis-hadis Nabi SAW, baca Al-Quran juga dalam rumah. Anak-anak kita mau ajarkan agama. Macam Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam tanya kepada anak-anak dia, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Ketika Nabi Yaqub alaihissalam nak datangnya kematian, hari-hari nak mati. Dah habis satu.
Jadi hari-hari nak mati, Nabi Yaqub alaihissalam pesan kepada anak dia, wahai anak-anakku, kalau aku mati, kamu nak sembah siapa? Dia kumpul semua anak-anaknya. Maka anak-anak dia kata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahun wahida. Kami akan sembah Tuhan kamu wahai bapa, Tuhan Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub alaihissalam, dan dan kami akan sembah Allah SWT Tuhan yang Esa sahaja. Jadi kita kumpul anak-anak kita, kita mau cakap. Kita dah beli peti ais, jangan kita biarkan kosong tuan-tuan. Nanti kita balik nak cari coklat tak ada, cari cheese pun tak ada, cari lauk-lauk semalam pun tak ada, sebab kita tak isi. Jadi kalau kita isi tuan-tuan, maka kita balik, di situlah adanya coklat, di situlah adanya aiskrim, di situlah ada daging daging hancur, ada burger dan sebagainya. Macam tu juga dengan anak-anak kita tuan-tuan. Kita balik ni kita bagi, isikan dia. Dan kita pesan kalau anak kita dah kahwin, kamu jangan tinggalkan untuk mengisi anak-anak kamu pula kan. Isikan anak-anak kamu dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu akan tenang, bahagia dan selama-lamanya. Dan lepas kita daripada kubur, kita akan titian sirat, semua ni berhajat kepada amalan-amalan kita yang betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu orang sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh sikit lagi boleh Jadi satu orang sahabat mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya riak itu adalah seperti semut yang berjalan, tak perasan tapak kaki dia kan, tak nampak. Apa aku nak buat ya Rasulullah? Bahaya sangat riak kita kan, tengah cakap ni seronok-seronok, wah ini supaya orang cakap, wah ini ustaz ni bagus ni, masya-Allah kan. Hati punya masalah. Jadi satu orang mengadu pada Nabi SAW. Nabi SAW pun kata, bacalah Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an a'lamuhu astaghfiruka lima la a'lam. Auzubillah, dia kalau sekali baca tu, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada segala apa yang syirik yang mana aku tahu, dan aku berlindung kepadamu daripada apa yang aku tidak tahu, dan aku minta ampun terhadapmu ya Allah atas apa yang aku tidak tahu. Astaghfiruka lima la a'lam. Jadi kita baca ni selalu supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita ni sekejap saja, mau tak mau kita akan tinggalkan. Mau tak mau kita akan tinggal. Ada orang kata rumah orang tu besar. Nabi SAW bila melihat satu perkara di dunia yang mengagumkan, Nabi baca Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak adalah kehidupan melainkan kehidupan di akhirat. Kita tengok rumah besar, rumah betul-betul besar. Tu saya ceritalah Shah Alam sana kan. Saya tinggal dekat sana Shah Alam, Seksyen 7 sana kan. Rumah Masya Allah macam istana. Bukan raja, bukan sultan, tapi rumah besar. Suatu hari, paling lama tuan-tuan 60-70 tahun. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. 60-70 tahun saja tuan-tuan. Nak tinggal, Melayu ni pun dia, anak-anak dia tak nak duduk sekali biasanya, betul tak? Dah kahwin semua cari kerja sendiri kan, pergi cari rumah sendiri, tak duduk kita. Rumah besar pun susah nak duduk sekali, betul tak? Jadi tuan-tuan, apa yang patut kita buat? Biasa-biasa saja. Dan mana kita nak hantar kita punya amalan, kita hantar ke akhirat banyak-banyak tuan-tuan. Daripada segi amalan, daripada segi harta benda kita, mulalah dan cari yang mengalir punya. Contohnya yang mengalir apa dia? Madrasah ni perlukan pembinaan kan. Bangunan-bangunan kita bagi. Madrasah ni perlu belikan kenderaan-kenderaan, maka kita bagi. Tempat ni masjid ni perlukan apa, kita bagi. Kapet ni Masya Allah berapa ramai orang sujud ni, berapa banyak pahala dia selagi 10 tahun pakai kan. Contohnya paling kurang, kalau tak ada banjir, tak kotor, 10 tahun boleh pakai. Masya Allah berapa ramai orang sujud, berapa orang yang berzikir, rasa lembutnya kapet ni, sujud lama-lama kan. Masya Allah. Jadi di situ akan perpanjangkan kita punya ganjaran di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah SWT. Mohon maaf salah dan silap. Minta maaf atas segala-galanya. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang